Kau kata kau hamba Allah, tapi sepanjang tahun period tak semayang. Dia kata dia hamba Allah, tapi buat benda Allah Ta'ala tak suka, dia main nombor. Contoh. Dan dia siap tu dengan tak malu, dengan tak malu. Ini dan main nombor ni bukan apa, ikhtiar. Nampak ayat kan, nampak ayat kan? Tak bersalah nyebut tu. Nampak? Sedangkan tu Allah Ta'ala larang. Siap letak kat kedai judi tu. Judi haram di sisi agama Islam. Yang beratur panjang agama Islam. Masalah ni. Kono pula. Dah kono memang penyakit. Siap belanja je ke masjid makan malam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara pada malam ini, Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya, kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga dan majlis ilmu pada malam ini yang mana sangat dituntut. Alhamdulillah, ramai saya datang masjid ni lawa. Sojuk pun sojuk, kapet pun toba, sujud tobanam muka kan. Alhamdulillah. Selesa lah, bertuah lah orang yang dekat-dekat sini. Sebab dapat peluang, dapat masjid yang selesa seperti ini. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang diamanahkan kepada saya pada malam ini adalah cinta hamba yang kudambakan. Bila sebut cinta hamba yang kudambakan, kita pun nampak seolah-olah memperihalkan damba ni, maknanya perlulah. Kita mendambakan, memerlukan, seolah-olah macam tunjuk Allah memerlukan kita, seolah-olah macam tu tajuk ni. Tapi barang diingat Allah tak perlu pun kita, tak ada masalah kat dia tu. Tak terjejas apa pun kita semayang, tak semayang, atas kita lah kan. Tapi Allah Ta'ala ada ganjaran untuk kita. Allah Ta'ala bukan harap apa pun kat kita, dia tak jadi apa pun kat kita. Maknanya tak jadi apa pun kat Allah Ta'ala, tak terjejas. Kita ni yang perlukan kepada Allah. Kita perlu kepada Allah. Manusia ni sebagai hamba kan, tak ada upaya kita, tak adalah kekuatan kita nak menyentuhkan sesuatu, nak menidakkan sesuatu, untuk menggagalkan sesuatu. Semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Sebab selalu saya cakap, kesyukuran kita kepada Allah itu digambarkan dengan 4 perkara. Pertamanya, dengan lisan kita menzahirkan, menyebut tanda syukur kita pada Allah. Kedua, hati kita memperakui nikmat yang tu, apa yang kita perolehi itu adalah semuanya daripada Allah. Yang ketiga, perbuatan, tindak tanduk kita menggambarkan syukur kita pada Allah. Perangai elok, cakap elok kerana Allah. Dan yang keempatnya, kita memelihara nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya tidak wasak. Tetapi manusia tidak bersyukur pula ada 3 sebab. Manusia tak bersyukur ada 3 sebab. Yang pertama, sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia dah ada. Sibuk tengok, oh anda orang tu, aku ni tak ada pun. Sibuk. Yang kedua, sibuk melihat kelebihan-kelebihan orang sampai terlupa melihat ada orang yang lebih teruk nasibnya daripada kita.
Itu pun sebabnya jadi kita tak syukur. Hui, bila lah nak pakai kereta besar macam dia ni. Hui, bila lah nak dapat pakai baju yang mahal macam dia. Kan? Samsul Debat pun pakai baju murah. Kan? Yang ketiga, dia sentiasa meletakkan kejayaan, kelebihan yang dia ada tu hasil daripada usaha dia, terlupa yang semuanya dari Allah. Kau lah, kau tak nak ikhtiar, kau tengok aku kerja kuat-kuat, akhirnya aku berjaya. Dia selalu cakap macam tu. Sedangkan dia terlupa, aku usaha kerja kuat, alhamdulillah, dengan izin Allah aku berjaya. Macam tu kan? Kita terlupa nak lapik apa yang kita cakap. Macam kita ni handa benar, kan? Jadi itu belum start lagi tu dah, baru mukadimah. Jadi lambat habis ceramah lah. Bukan selalu dapat ceramah masjid yang selesa macam ni, kono ceramah panjang sikit. Okey. Jadi bukan apa kan, bila kita tengok hari ni cinta hamba yang didambakan kan, meneliti perkataan cinta tu sendiri kan, cinta hamba kan, ada merupakan sudut pandang yang biasa kita tengok sudut pandang kita sahaja. Sudut pandang kita sahaja. Kita tak betul-betul menilainya daripada pemahaman kita, daripada apa yang Allah minta kita buat. Kita seolah-olah melihat cinta tu kehidupan kita ni. Tapi kebanyakan kita hanya menyebut tanpa betul-betul hati kita membayangkan yang kita akan sampai ke satu tempat yang kekal abadi. Yang membayangkan pun akan sampai ke situ hanya orang-orang yang dah berada di penghujung usia biasa. Yang dah rasa dia masa-masa tambahan. Remaja lewat. Dia dah rasa-rasa dah. Anak semua dah lepas, semua dah kahwin, tinggal dia dengan bini dia, bini dengan suami dia. Hai kejap ya bang, anak-anak kita semua dah lepas, habis semua dah kahwin. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang gitu kan. Semua dah kahwin. Macam mana ni bang kita ni, itulah. Kita doalah banyak-banyak, rajin-rajinlah kita pergi masjid. Rajin-rajinlah kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Macam tu kan. Yang ujung-ujung ustalah, yang muda-muda, tapi alhamdulillah ke Masjid Sabah Jaya ni saya tengok ramai yang muda-muda datang. Alhamdulillah. Banyak tempat yang saya pergi ialah kawasan kampung kan. Belia dah tak ramai, yang ramai beliau. Beliau ni kategori-kategori yang dah tak berapa belia lah. Tapi saya cakap dengan dia orang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, ayahanda bonda jangan segan pergi masjid. Jangan letak dalam hati dah tua-tua kita baru sampai masjid. Jangan segan. Kita berada di tempat yang baik. Kan apa nak segan-segan? Polik orang kita ni macam tak ada hidung di masjid. Dia kata, kang pergi masjid apa pula orang cakap? Dia kata, apa orang cakap? Tak ada orang cakap apa dah. Kita ni gambar dengar setan bisik kat telinga kita. Kau pergilah masjid. Mesti orang cakap kau dah lama tak datang, baru nak datang. Tak ada orang peduli pun kat kau datang lah. Kita datang ni kerana Allah. Tu je. Pusatkan balik semua kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kan bukannya kita tak ada orang, macam-macam ustaz datanglah kat sini. Hari-hari ada ustaz ni. Datang secara percuma, bukan kena bayar pun. Yang duduk depan mahal sikit. Mana ada? Tak ada. Ni bukan konsert. Percuma. Yang kena bayar pun ceramah. Ya tak ni. Saya confident sikit sebab borang sains penceramah dah ada. Borang sains timur bayaran dah ada hotel meja. Tu yang saya tahu malam ni ada bayar. Kan? Memang ya. Bukan kena bayar pun percuma. Datang kan. Kan? Apa yang kita nak segan-segan kan? Ramai tak nak lah. Kamu cakap kat aku, oh time ceramah baru kau datang. Hari-hari tak datang. Tak ada orang cakap. Kita sendiri terasa dalam hati nampak orang. Ini mesti dia tengah fikir pasal aku. Allah, malunya pula. Yang best laki bini kat rumah dah bincang lah. Bang, kita jangan datang awal sangat. Nanti nampak sangat kita datang time ceramah je. Dia dah start kan baru kita datang. Tang belakang kita masuk. Tu yang duduk kat tepi-tepi dinding tu. Ni contoh. Contoh, saya tak cakap orang sini dah. Ni contoh kat tempat lain. Ha? Memang ya. Kita jangan fikir-fikir macam tu. Ini rumah Allah. Datanglah, tak ada hal kan majlis ilmu. Barang siapa yang berjalan kan mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu,
maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tak nak kau? Datang masjid. Itu benda pertama. Cinta hamba yang didambakan. Kita harap Allah terima kita, datang masjid. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat besok. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, anak-anak muda yang hatinya, dirinya sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Datang di masjid. Dalam banyak-banyak masjid, masjid paling hebat sekali ni Masjid Raja Haji fi sabilillah. Mana tempat lain berani letak fi sabilillah? Sini ya. Kan? Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Tapi bukanlah kata perempuan buruk dan miskin boleh. Jangan salah faham lah. Dua yang musing cakap macam tu. Kalau kaya dan lawa dia boleh tolak. Setakat miskin dengan buruk lagi lah dia tolak. Kan? Dan yang keenamnya pula, orang yang bersedekah tetapi tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna tak heboh-heboh sedekah. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian beribadah kepada Allah sampai menitis air matanya kerana mengenang dosanya kepada Allah. Kita ambil yang ketiga tadi, hati yang terpaut pada masjid, datang rumah Allah. Step yang paling senang sekali mula-mula beritahu, datang masjid. Jangan tunggu ceramah perdana je baru datang. Tak kisahlah mana penceramah pun datang. Walaupun dia bawa kitab-kitab lama, itu lagi power kalau datang. Kitab-kitab lama ni banyak bahasa-bahasa mantik kan. Adapun keadaan itu tidaklah terletak akan dia, maka menjadilah ia akan sesuatu yang tidur. Tidurlah hujung tu, tidur dapat kan. Tak apalah, tapi pahala ada, ni risau. Yang sedangkan dunia ini adalah ibarat pemusafiran kita. Pemusafiran kita menuju ke arah alam yang kekal abadi. Banyak ya, tiba-tiba dengar Nia meninggal. Lah, Nia dah tak ada. Nia meninggal macam tu kan. Kita nampak kat keliling kita, tapi alangkah ruginya bila kita tak belajar sesuatu dengan pemergian saudara mara sahabat-sahabat kita. Sebab Nabi sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Makna kalau kita reverse balik ayat tu, kalaulah dia sadar dia nak akan mati tapi tak prepare, sahlah bangang. Macam tu berlaku. Cuma Nabi tak sebutlah macam tu. Kita faham-faham sendirilah. Dah Nabi cakap yang paling cerdik, dah tahu kau akan mati, bersedia dengan kematian. Cerdiklah tu. Dah tahu akan mati, tapi perangai macam tak mati. Mengumpet orang, mengojokan orang, memfitnah orang, mengutuk orang, maki hamun dalam Facebook 24 jam. Ada macam-macam tuan-tuan. Maki tak habis. Cuba buka Facebook. Cuba tengok hari ni. Cuba tengok. Yang sakit jiwa ramai. Ayat maki hamun kepala bapak semua pula. Cuba tengok. Orang sakit jiwa. Nabi tak ajar tabu macam tu. Nabi tak ajar. Tetapi itulah dia hakikat orang ini. Bila dia tahu, dia kutuk orang. Contohlah, dia dengarkan AJK masjid banyak betul ditibai duit orang. Nampak ayat Ayat AJK masjid berapa ramai? Ada berapa ramai AJK masjid? 11 orang. Dia kata AJK masjid dia tibai duit orang ramai, dia kata. Tu seboleh orang dalam tu. Bila kita bercakap, itu maksud macam orang tak nak mati. Adakah kau yakin lagi kau hidup besok? Buat lepas cakap tu besok tercokik buah mutan. Makan buah mutan cokik mampu. Tak sampai minta maaf dengan seboleh orang tadi. Apa cerita? Itu sebab tak tahu jangan cakap. Diam-diam, yang moka-moka. Syamsul debat. Tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Contoh kan, jadi jangan cakap benda yang tak tahu mana ujung pangkal, jangan main cakap ya. Kan? Tabiat manusia ni memang gemar mencintai sesiapa yang berbuat baik kepadanya atau paling tidak membalas budi kepadanya. Ini adalah asas dasar kepada tumbuhnya perasaan cinta dan kasih sayang. Kan? Namun bukankah segala kebaikan
segala punca kebaikan datang daripada Allah. Cuba kita fikir itu. Memang biasa manusia ni, dia bercinta, kalau dia suka sebab dia kasih sayang tu sebab dia ada benda kebaikan orang buat kat dia sebab dia suka kat orang tu. Betul tak? Tak percaya, cuba tengok lelaki kiriman Tuhan. Wah, tu ayat dia kan. Budak perempuan ni senyum kan. Tengok drama ni, tengok tu. Dia cinta tu mesti ada kebaikan. Bukan tiba-tiba dia bercinta tak. Ada kebaikan-kebaikan dia. Dia lah yang paling baik sekali. Tapi kena ingat, kebaikan yang dia buat tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ramai lagi orang buat baik tapi tak ada pun kau suka kat dia. Kan? Kenapa? Hati kita terlorong dekat orang yang buat baik. Tapi kebaikan tu kena ingat datang pada Allah. Kan? Manusia ni kena ingat. Buat kebaikan tu sebab jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan balasan daripada manusia. Mudah-mudahan ikhlas, ada ganjaran Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Segala nikmat dan kebaikan yang kita perolehi adalah sebenarnya datang dari Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dicintainya, kan, berasal daripada Allah. Ingat, nikmat ni semua datang daripada Allah. Dan dia mengetahui, kita tahu bahawasanya hanya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Maka mengapakah kita ni benar mengharap kepada yang tak sudi, ayat mengharap pada manusia yang manusia tu sendiri berharap pada mana lain. Itu sebab dia sebut manusia gemar sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Manusia gemar sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Faham? Bila cakap perkara tadi ada yang mengangur pula. 3 perkara tapi buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, dia selalu cakap kita ni semua adalah hamba Allah. Selalu sebut. Tapi perangai mana yang Allah Ta'ala tak suka tu, yang tu dia buat. Kau kata kau hamba Allah, tapi sepanjang tahun period tak semayang. Jantan nak macam mana lelaki period tak berhenti? Macam mana? Apa jenis pad ini pakai pun tak tahu. Dia kata dia hamba Allah, tapi buat benda Allah Ta'ala tak suka, dia main nombor. Contoh. Dan dia siap tu dengan tak malu. Ini dan main nombor ni bukan apa, ikhtiar. Nampak ayat kan? Tak bersalah menyebut tu. Nampak? Sedangkan tu Allah Ta'ala larang. Siap letak kat kedai judi tu. Judi haram di sisi agama Islam. Yang beratur panjang ramai Islam. Salah. Kono pula. Dah kono memang penyakit. Siap belanja JK masjid makan malam tu. JK masjid tak tahu apa halat tiba-tiba nak belanja kan. Hari jadi aku tu. Berapa kali hari jadi aku ni. Betul. Dia tak rasa apa. Kadang-kadang kan. Itu sebab betulkan yang biasa kain betul. Yang pertama, dia sebut, dia kata dia hamba Allah. Tapi dia gamar buat apa yang Allah Ta'ala tak suka. Gamar pula memfitnah orang, cerita buruk pasal orang. Macam tadi cakap AJK masjid ni tak berguna lah, apalah. AJK masjid ni ambil duit orang. Mana tak tahu jangan cakap. Mana kau tahu? Aku dengar orang ni cakap. Pada AJK masjid, sabarlah banyak-banyak. Sebab memang jawatan yang datang ke atas dunia ni, dia datang dengan package. Package saya cakap-cakap orang. Apatah lagi jadi mentori. Apatah lagi wakil rakyat. Apatah lagi jadi ketua kampung. Pengurusi Persatuan Penduduk. Dia memang datang dengan cakap-cakap. Itu kena sabarlah banyak. Yang tak jadi ketua pun kena cakap macam-macam. Jadi ketua lebih lain pula. Nana pula zaman media sosial. Poning kepala. Baru jawabnya ni pula. Jawabnya ni pula. Macam-macam. Sian kan. Tentulah. Jadi kita ni jangan terbabit dalam kategori yang nak menyebarkan fitnah. Sudah. Ini zaman zaman fitnah. Yang mana orang lagi goma dengan fitnah daripada dengar bondo-bondo yang bondo-bondo yang betul, bondo-bondo yang baik. Itu pertama.
Yang kedua, manusia selalu menyebut yang rezeki datang daripada Allah. Tetapi apabila dia ditipu sedikit kesusahan, dia seolah-olah tak percaya dan yakin yang rezeki daripada Allah. Teruklah kita macam ni, habislah ha. Dah kena berhenti kojo pula ha. Mampuihlah. Jadi seolah-olah dia meletakkan kemampusan itu. Dia meletakkan kematian itu ke manusia yang memberhentikan dia kerja. Habislah. Dan dah lah partner dengan dia. Mati pula dia. Duit modal semua ke dia. Matilah kita. Nampak? Baru uji susah, kita cakap macam tu. Nampak kan? Sedangkan, bang macam mana ni bang? Abang kena berhenti kojo pula ni. Macam mana kita ni? Jangan risaulah. Rezeki daripada Allah, insyaAllah. Besok abang cari kerja lain. Mudah-mudahan ada rezekinya. Abang ni relax kan? Allah. Abang tengok sayang ni, langsung ada kekuatan ni. Abang ni ada je. Saya doakan abang murah rezeki. Macam tu lah. Wah, dalam hati laki ni pengaponing ni. Kan? Tapi at least dia sabut tu menggambarkan. Dia yakin. Walaupun berapa persen, kena yakin rezeki Allah bagi. Nampak tak? Orang dulu-dulu lagi susah daripada kita. Hari ni kita baru, yalah orang dulu-dulu kalau duit RM10 lah, duit RM10 kadang dah boleh tahan lama lah bagi kan RM10 kan, tetapi bila tak ada duit macam mana? Aduh, tengok rupa-rupa bawah tikar gotah ada duit lain. Pakai topi-topi katil tu ada disolid dan duit lain. Orang dulu-dulu macam tu. Bukan satu tompek letak tu. Tangan sapu-sapu jumpa duit. Kan? Dulu-dulu. Sebenarnya bukan sapu tu jumpa duit, bukan dia simpan banyak tompek. Dia terlupa dekat situ. Dan satu lagi, Allah bagi rezeki. Kena ingat tu. Itulah dia. Macam orang dulu susah. Walaupun susah, tapi dia kaya apa? Kaya anak. Anak 10 orang. Bayangkan 10 orang. Setiap bulan bank in. Masuk 23 ni dah start dah. Bank in. Dan mak dah mula hantar WhatsApp kepada dia dalam grup family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak nak posan. Hari ni dah 23 hari bulan. Sekadar pemberitahuan mesra. Masuk 27 hari bulan, mak nak ingatkan sekali lagi, sekarang ni dah masuk 27 hari bulan. Masih ada lagi yang belum memasukkan duit yang sepatutnya. Sila abaikan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu ya kan? Mana kita tahu? Makna ya dia tak ada hal tau kan? Anak pula ada jawab. Sorry lah mak, terlupa. Duit ada. Nanti insyaAllah mak kojak lagi masuk. Zap. Siapkan ni screen capture dah masuk dalam mak. Mak dah masuk duit. Mak apa jawab? Mak saja ya. Mak tak harap sangat pun duit tu. Tapi kalau masuk makasih lebih banyak. Wahal notis banyak kali entah dah ni kan. Tentulah kan. Tapi itulah dia rezeki Allah bagi, jangan risau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut sampai masa kita akan mati, tapi kita tak bersedia dengan kematian kita. Itu yang saya sebutkan tadilah. Di sinilah kita letakkan kehairanan dan kepelikan sebagai renungan, kerana manusia meletakkan keperluannya kepada manusia yang lain, sedangkan makhluk itu sendiri memerlukan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah adalah kenikmatan jiwa, kehidupan roh, kegembiraan diri, penawar hati, cahaya akal, penyejuk mata dan kemakmuran batin. Tidak ada yang lebih nikmat dan lebih sejuk lagi bagi hati yang sihat, jiwa yang baik, akal yang jernih daripada kecintaan kepada Allah, rindu untuk beribadah kepadanya dan berjumpa dengannya. Rindu dia nak pergi masjid, rindu dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab dekat situlah rasa tenang. Tak ada yang datang masjid hati dia kusut, tak ada. Yang dia kusut tu pun hal kat luar masjid. Datang masjid biasanya relax. Kita tengok tenang. Yang paling tenang yang mata tak terbuka tu, tenang betul. Dah. Tak, dia macam ni. Orang yang boleh pandang saya daripada mula sampai habis itu biasa. Tapi yang lagi hebat, dia sekejap pandang, sekejap lelap. Maknanya sambil dia dengar ceramah, sambil dia zikir. Cangkuk baik.
Tapi yang paling hebat, di sepanjang ceramah saya, dia berzikir. Tapi dia pandai timing. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Sadar dia tu. Sadar, dia macam ada kata kunci lah dalam kepala tu kan. Ya. Dia doa hilang ngantuk kan. Doa hilang ngantuk. Kalau penceramah saya beritahu, doa hilang ngantuk senang. Siapa nak salin salin. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai nyalin umum puan marah kau hajar je berceramah tu kan. Lagu gurau. Tapi betul kalau baca wabillah taufik togak dah habis tu kan. Makna doa, tapi saya belum baca doa tu lagi. Itu baru testingnya kan. Testing. Kan? Maka kecintaan pada Allah inilah yang membawakan hamba-Nya kepada negeri yang kekal abadi. Nak bawa kita pergi pada negeri yang kekal abadi dalam keadaan yang bersedia. Kan? Kecintaan kepada Allah adalah roh kehidupan. Siapa yang hilang daripada cinta dia kepada Allah, maka tidak ada bezanya dia dengan bangkai-bangkai yang berjalan. Maknanya rangka badan itu berjalan macam bangkai, tak ada nilai kalau dia tak cinta pada Allah. Apa guna hidup kalau kita tak sayang pada Allah, tak cinta pada Allah? Tak ada guna. Ya? Ia adalah cahaya, siapa yang tidak berbekalan dengannya, maka dia akan berada dalam lautan kegelapan. Ia adalah penyembuh, siapa yang tidak memilikinya, maka hatinya akan terjangkit oleh seluruh penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit tamak. Mana tak tamak? Sebab dia tak yakin Allah akan bagi rezeki kat dia. Maka habis hak orang semua nak diambil. Dongki dengan orang. Sebab apa? Dia tak yakin dengan rezeki untuk dia. Maka habis orang yang orang dapat pun dia tak perhati. Dongki ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dia hasad. Punya tauruk kat Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dongki. Kan? Iya, Nabi sebut apa? Sesungguhnya hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Kebaikan yang kita buat sebab dia dongki kan, habis satu habis. Yang kau poning benar dia naik pangkat, kenapa? Biarlah dia. Dia kerja sama dengan kita. Dia naik pangkat. Bukan naik sesaja, kerja pun lebih. Apa yang kita paning-paning marah mana? Kita ni masih boleh balik awal. Pukul 5 balik. Dia belum boleh balik lagi dengan meeting, dengan banyak benda nak siapkan. Sebab dia kena buat presentation. Kita kerja biasa. Pukul 5 boleh balik. Pukul 6 boleh pergi pasar malam. Apa dah hal? Kawan tu balik pasar malam pun habis. Sian. Tanggungjawab pasar. Kita bergaduh, ramai orang kita sibuk nakkan naik pangkat. Bila naik pangkat mungut, banyak kerja. Nampak? Kita boleh tak naik pangkat, balik boleh tengok muka bini kita dengan sogar-bogar, belum ponik benar lagi, nampak muka fresh. Abang, pukul 5. Tapi kalau bini yang kerja, lebih kurang muka kita lah. Orang yang perempuan bekerja ni pukul 5 lebih balik muka macam bau lepas kena tinju. Bukan perempuan saya berjaya ada, ni belah-belah Afrika saya cakap ni. Sini okey kan. Ya, jonehan muka kita. Tapi ya, kita sibuk nak naik pangkat. Kita heboh marah nak ke orang. Kenapa? Dia pakai kereta besar, biarlah dia. Dia pakai kereta besar ke sakit hati kenapa? Biarlah. Lain lah kalau dia pakai kereta besar, kita isi minyak untuk dia. Ya. Tu betul lah kau marah. Tu sebab saya tak gama naik kereta besar tau. Tak gama, tapi kereta saya tengah repair, kereta kesayangan saya, Azia, tengah repair. Ada masalah sikit kat mounting itu, tak kono kan, repair lah. Pro luar. Lama pula. Tunggu. Kejap-kejap tipu, dah siap belum. Naik Azia, isi minyak penuh full tank dalam RM60 dah penuh tu. Ceramah Persuamban, jalan sampai Bopeng, balik semula Persuamban, ada satu balik. Iya.
Tapi kan balik kan sampai ke rumah bersusun nak keluar. Sebab kita tinggi kan. Kita kecil, keluar tu bersusun. Turunkan kaki dulu. Kan hulu tangan lah keluar capai atas bawah. Dah lama dah terperangkap dalam kereta kecil kan. Macam tu lah. Iya, jangan kita pening-pening kepala. Orang yang pakai kereta-kereta besar, yang BMW tu. Tak siapa yang pakai, alhamdulillah. Janganlah kecil hati pula. Tak saya nak begitu ke orang yang gama dongki ke orang pakai kereta besar. Dia orang naik BMW ni masuk pusat servis. Masuk budak tu melambai. Selamat datang. 2000 tu. Belum tukar barang ni dah. Yang kita marah-marah kenapa? Kita nak pakai kereta besar tapi kita komitmen tu. Dah sedia belum? Saya ingat arwah wan saya. Dia gama bagi peribahasa tak mana dia dapat tak tahulah tapi peribahasa sini. Dia kata kancil kalau nak berak macam gajah mampu itu. Faham tak? Kancil kalau nak buang air besar macam gajah memang mati. Gajah tontu-tontu tahi air besar. Kancil nak berak macam mana? Kita ingat pakai kereta ke? Ada satu alat penjimat minyak. Pergi beli kat pasar raya banyak jual sungkup kereta nama. Yang penyungkup kereta tu tutup kereta tu jangan bawa jimat minyak payah wan jalan kaki ya naik kancil naik azia lah senang pening kepala jangan dengki orang sebab maksud dengki samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Bini lawa kau tengok bini kat luar. Cuba bini balik rumah, pakai baju binatang. Sama orang dengan bini kita. Baju kelawar. Sama. Kita bandingkan bini kita yang kat rumah tengah lipet kain rambut kombang. Dengan dia kat rumah, kat luar tengah kenduri. Memanglah tak sama. Kita tak nampak orang mana kat rumah. Lagi bersepah orang mana kalau kat rumah. Mana kita tahu. Kita bandingkan laki kita dengan Aaron Aziz. Memanglah tak boleh. Aaron Aziz yang kita tengok yang dekat dalam filem, cuba tengok dia kat rumah, lebih kurang dengan suami kita. Yang paling mirip muka Aaron Aziz dengan suami kita waktu tutup lampu, sama. Ini risau. Kan? Tak ada nak heboh-heboh, nak handsome-handsome tu. Tu dia. Dan yang ketiga, perasaan penyakit hati kita sombong. Nak sombongkan siapa? Kita menyombong ni belagak-belagak ni sebenarnya tak sadar kita sombong dengan Allah benar. Ni semua ni aku yang buat ni. Dia bercakap. Ni semua aku yang buat ni. Dia cerita dengan orang. Sedangkan tu semua dengan izin Allah. Lupa dia. Kau lah tak nak kerja kuat-kuat. Kau tengok aku kerja sungguh-sungguh macam mana. Alhamdulillah aku berjaya ni. Cakap. Dengan sombong dengan bercakap. Aku kerja kuat tau. Pagi sampai petang. Dia terlupa. Ada orang kerja lagi teruk daripada dia. Pukul 3 pagi dah bangun. Bawa lori sana sini. Kemudian balik rumah Pekompek potang balik, lepas tu tak berhenti lagi tukar baju buat kerja lain pula, basuh kereta, basuh apa. Kemudian malam kerja ke restoran cuci pinggan. Kemudian malam pukul 2 boleh pergi jadi jaga pula. Pergi jadi jaga, kemudian pukul 5, 6 pagi bangun tahu bawa lori balik semula. Ada orang hidup macam tu. Tapi dia tak kerja kuat kau. Kerja kuat. Adakah dia hidup susah sebab dia tak kerja kuat? Tak. Semuanya dengan izin Allah. Itu sebab bila kita ada, jangan lupa orang susah. Jangan lupa orang susah. Tu ya. Ingat tu. Pergi umrah banyak kali. Pergi umrah banyak kali. Pergi haji sampai 30-40 kali pergi. Contohlah, bukan orang sini. Kan, contoh kan. Tapi kita terlupa. Kadang-kadang duit yang banyak tu kita terlupa. Jiran-jiran kita, komuniti kita, ada yang susah, kita tak tolong. Nabi sini sebut, akan tiba masanya nanti umatku pergi umrah banyak kali. Pergi umrah dan haji banyak kali. Tapi satu pun Allah tak pandang. Sebab apa? Dia terlupa nak tengok orang yang susah kat keliling dia. Kan? Kemudian kecintaan kepada Allah inilah yang membawakan hamba kepada negeri yang hanya dapat dicapai setelah menjalani pelbagai rintangan dan kesulitan. Dan dengan cinta inilah seorang hamba meraih kedudukan dan derajat yang didambakan oleh setiap hamba yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa perkara-perkara tersebut terdapat padanya, maka dia akan merasakan kelazatan iman.
Nabi kata ada orang yang barang siapa yang ada 3 perkara ni, maka dia akan merasakan kelazatan iman. Apakah dia? Iaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Makna dia sayang Allah Rasul lebih daripada yang lain. Dia nak pergi semayang kan? Abang, tak payahlah malam ni, jomlah kita pergi kedai Tom Yum, jomlah. Habis tak boleh malam ni abang nak pergi semayang kat masjid malam ni. Malam ni Syamsul debat datang ni. Abang sayang saya ke? Sebenarnya. Tu yang susah tu. Abang sayang kat kau, tapi abang sayang kat Allah lebih daripada sayang kat kau. Tak maaf lah banyak. Terbakar bini kat rumah tu. Abang cakap tu. Kalau macam tu kau jat lah bang, saya pakai tolokung. Saya pun nak pergi lah, kan balik kan kita makan sesama. Macam tu lah. Kan? Ini dia cinta wrestling lebih daripada pergi tahajud tu. Sanggup bangun pukul 3 pagi, makin kan live. Mana ada rekod-rekod makin. Ada sanggup tengok live wrestling pukul 3 pagi. Tengok bola pukul 3 pagi waktu Liverpool melawan Manchester United. Sanggup dah. Maknanya kecintaan pada benda lain lebih pada Allah dan Rasul. Bila hari tu, contoh masa saya nak pergi umrah baru ni pada bulan 12 hari tu. Nak pergi, Allah Ta'ala uji. Iaitu wan saya yang bagi peribahasa tadi. Wan saya sakit. Wan saya sakit tanat lah juga. Lepas itu masuk sampai hospital Kelang. Saya dengan mak saya pergi tengok. Mak saya cakap dengan wan saya. Mak ingat saya tak payah pergi ke? Sebab mak sakit ni. Apa wan saya cakap? Kau pergi. Jangan tak pergi pula, pergi. Lepas itu saya pun cakap, memang iyalah. Memang iyalah kau nak pergi. Sebab masa ni lah ujian ni. Kau sayang ahli keluarga kau lebih. Kau ni panggilan Allah Ta'ala dah ada dah ni. Kau nak pergi. Kan? So macam mana? Sudah pergilah juga. Sebab dah daftar, dah apa dah ni. Maknanya memang dah didaftarkan nak jadi tetamu Allah. Pergilah. Bukannya jangan sesaja tak pergi. Jadi Wan pun kata pergilah. Kawan-kawan mak saya, ustazah-ustazah tu semua pesan. Pergilah. Jangan tak pergi. Pergi. Kek Sanun kita doakanlah yang baik. Alhamdulillah sebelum nak pergi tu nampak dia happy. Wan saya sampai pegang tangan saya jangan dia cakap sampaikan salam kek Rasulullah ya. Okay Wan, no problem. Sampailah sampai kelakar 2-3 butir dengan Wan saya tergolak ada makna saya nampak dia sihat dah ni. Balik. Masuk daripada mula kita pergi Mekah dulu, balik daripada Mekah tinggal lagi 3 hari nak balik. Wan saya sekali lagi sakit tanat balik semula. Sakit tanat kali ni memang dah orang kata dah di penghujung-penghujung. 2 hari sebelum balik. Muncullah juga ada teknologi terkini. Semua adik-adik emak saya ngadap Wan saya. Dah mengadap Wan. Lepas tu ada seorang lagi belum. Iaitu mak saya. Dapat buat live. Buat live. Jadi sebelum saya sambung live tu, kita azan lah dulu.
sambung kan. Jadi lepas tu bila dah buat live tu, mak saya sampai lah ngajar wan saya ngucap. Saya pun sini sampai lah cakap sikit. Lepas tu wan saya pun menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah ujiannya. Tapi tak adalah rasa kesal dah. Sebab memang dah Allah Ta'ala dah tulis dia nak pergi time tu. Ya. Jadi 2 hari sebelum kami balik, maka Allah Ta'ala cabut nyawa wan saya. Kemudian bila kami balik sampai ke Malaysia, tahulah pergi ziarah kubur wan. Macam tu lah. Yang tadi apa benda kita nak kesal kan? Tapi ujian tu lah, masa tu lah Allah Ta'ala uji. Kau sayang siapa lebih? Kan? Sayang siapa lebih? Itu yang pertama ya. Maksudnya mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Kemudian yang keduanya, hendaklah dia cinta kepada seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali kerana Allah. Kita suka, sayang anak kita kerana Allah, sayang suami kerana Allah, sayang ahli keluarga kita kerana Allah, bukannya sebab-sebab lain. Kan? Bila sayang anak kita kerana Allah, maka kita tahu nak pastikan persiapkan anak kita ni dengan amalan-amalan juga. Bukan hanya sayang yo bagi dia. Sayang anak hantar kelas piano. Macam tu lah, hantar kelas menyanyi, senang yo so jadi penyanyi kan. Hantarlah kat Ustaz Tahfiz lah. Kan? Soju rumah kita kan. Tengok tak yang cerita yang kisah sepasang suami isteri tu. Tak roti dia mengaji, tak apa-apa dia buat. Anak yang 5-6 tahun tadi hantar dia kelas mengaji, hantar dia Ustaz Tahfiz. Setiap hujung minggu anak dia balik ngajar mak ayah mengaji. Menangis-nangis satu keluarga tu. Sebab nak belajar mengaji punya hal. Kan? Dan akhirnya mereka pun ceritakan kisah, kongsikan kisah tu pada orang lain. Memanglah kita tengok orang nak belajar kan macam tu. Jangan jadikan rumah kamu ibarat kubur, Nabi kata. Macam mana nak jadi kubur lah? Tak ada langsung alunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah tu. Yang tak terangah, alunan yang terangah drama Korea. Yang seo. Dekat Korea kan. Ya tentu lah. Heboh dek tu kan. Yang drama ni pun satu hal, banyak kali tahu dalam ceramah ni. Kok ada lah perubahan, tak ada berubah. Gambar dah, marin kan masa kecil-kecil, marin seingat saya drama bersambung ni drama Cina. Kan tak dulu. Tapi drama Cina marin, yang Cina tu pun bagi tahu pukul 6 sampai pukul 7 kata. Cina tu pun minta siarkan pukul 6 sampai pukul 7. Sebab apa? Pukul 7 tu tak ada siapa nak tengok, maghrib dah tu. Sebab Melayu pun tengok drama Cina time tu. Tiba-tiba lah drama Melayu pukul 7, kan gila. Dengan bangga pula tu. Masa cerita apa? Seramai berapa juta rakyat Malaysia menyaksikan drama bersiri ini. Ini satu sambutan yang baik. Kata produser tu. Produser tu pun bangang. Tak perasan benda tu. Dia makna berapa orang yang leko time maghrib tu. Seingat saya lah kebanyakan ni pun sama. Kebanyakan orang-orang lama makin. Pukul 7 tak ada siapa berani buka TV tu. Kan? Dah sampai masuk. Tonton bosan lah. Yang tonton bosan lah dengan siapa yang tonton kona tu. Ubahlah time tu. Pukul 6 sampai pukul 7. Pukul 7 time maghrib biar dia sunyi sikit. Tak ada leko tu. Allahu Akbar. Maghrib dah. Lek lu. Tunggu iklan kan bu semayang. Kan? Setan yang bisik tu. Dan semayang Allahu Akbar waktu iklan. Setan pun bisik. Macam dah habis ya iklan tu. Dah mula hu-haro semayang. Langsung semayang maghrib 1 rakaat. Leko. Mak tak? Tak payah mening dulu. Adjust waktu tu. Ni orang poning ramai hari ni. Ustaz, semain Jumaat hari apa? Orang poning tu. Dia tanya Ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya jawablah, hari Rabu. Bukan Jumaat kau, tapi kau tanya hari apa? Bingai kan? Dah tahu tanya pula lagi. Itu pun satu. Apa susah-susah? Ada orang petikaikan hari Jumaat kojo macam tak kojo. Kan? Waktu Jumaat ni nanti apa productivity terganggu lah apalah. Tu yang dicadangkan semain Jumaat tu ke hari Sabtu. Bangang tu. Apa kau nak semayang tu dengan kojo? Semayang tak berapa jam pun. Semain Jumaat tu. Apa susah? Satu Malaysia kita selaraskan. Seluruh Malaysia
cuti Jumaat Sabtu, settle. Kan hari Khamis, kebanyakan negeri yang cuti Jumaat Sabtu ni, hari Khamis 3.30 dah balik. Barulah ada kualiti hari Khamis malam Jumaat tu, sebab besok cuti untuk baca Yasin. Kau mula fikir bukan kan tu, dan kau cuba dengar sampai habis. Jadi malam tu baca Yasin, relax, tahlil lama sikit, imam doa pun tak ada terkojak-kojak, relax kan. Sebab besok cuti, sembahyang Jumaat pun tak adalah heboh, sosak, jam, parking tak ada apa, tak ada. Semua relax, sembahyang Jumaat macam sembahyang raya. Lagipun itu juga adalah satu petua keluarga bahagia. Kenapa pula? Dulu-dulu seingat saya, kita sembahyang Jumaat, pergi ramai-ramai dengan keluarga kita, pergi, balik kan, mak dah ready dah, masakan. Baru balik sembahyang Jumaat ni makan, baru lepas balun pisang masjid lah kan. Dia mula sambung makan, komen sedap, tersandar. Iya. Sekarang mana ada anak semayang pun tidak, tak tahu. Abah sibuk lah terkoja nak balik pejabat. Ada yang koja meeting. Itu dua cadangan malam. Sebab orang Cyberjaya ni orang handa-handa. Itu sebab saya kena beritahu. Dia boleh sampaikan. Mana tak handa. Jalan pun semarak api. Tu saya tolonglah beritahu kan. Kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, pesan Nabi adalah benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maknanya tak adalah ada baik benda-benda yang bukan-bukan. Pernah berkata Ibnu Taimiyah, kecintaan kepada Allah, bahkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, termasuk kewajipan yang paling agung, dasar yang paling besar, asasnya yang mulia, bahkan dia adalah dasar setiap amalan daripada pelbagai amalan keimanan dan agama. Asal ibadah ni adalah kecintaan kepada Allah. Ini kecintaan kepada Allah, bahkan mengesakan Allah adalah dengan kecintaan itu, di mana segala cinta hanya untuk Allah, tak boleh selain daripada Allah. Kan? Maksudnya segala cinta untuk Allah ni adalah seorang hamba itu memberi cinta kepada makhluk, kan? Kecintaan tersebut juga mesti kerana Allah. Mesti kerana Allah dan kerana melaksanakan perintahnya. Sebagaimana seorang mukmin cinta pada Nabi, kepada malaikat, kepada melaksanakan perintahnya, sebagaimana seorang mukmin itu. Adapun siapa saja mencintai makhluk kerana cinta ibadah, di samping cinta pada Allah, dia juga mencintai makhluk, maka hal tersebut tergolong kepada perbuatan kesyirikan. Kalau dia sama ratakan, tak boleh. Kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Aku sanggup mati kerana-Mu. Oh my. Kerana Allah tak sebut dah. Kan? Sesungguhnya abang cintakan sayang sepenuh hati dan jiwa raga abang kerana Allah. Muhammad. Itu sebab orang perempuan dia tak bagi orang lelaki kahwin lebih. Sebab kenapa? Orang lelaki selalu fail ni. Abang kenapa nak kahwin? Abang rasa abang boleh. Kenapa abang ni nak kahwin? Abang rasa abang mampu. Orang perempuan tak boleh terima jawapan tu. Jarang orang lelaki ni jawab kahwin kerana Allah. Jarang. Jarang. Apa ni macam tu jawapan. Kenapa abang nak kahwin? Kerana Allah. InsyaAllah orang perempuan lebih terima. Betul tak orang perempuan? Ngelek dengan demak tu tak pek dah, tak lepas dah kan. Saja test tadi tu. Ada yang seorang pun tak terjaga nak lebih kan. Yang tu dia ngangguk. Tak ada lah kan. Tapi itulah dia. Semua biarlah kerana Allah. Kan? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat seksa pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat seksaannya, nescaya mereka menyesal. Surah Al-Baqarah ayat 165. Bila kita meletakkan orang lain, benda-benda lain lebih daripada kecintaan kepada Allah, maka dia akan menyesal sebab Allah dah prepare dah kesesaannya untuk kita. Ya. Maka begitu juga disebut dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, hai orang-orang beriman, barang siapa antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikannya kepada siapa dikehendakinya, maka Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui.
Maka dalam ayat ini terdapat 4 tanda kecintaan hamba kepada Allah. Apa dia? Yang pertama, bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Itu juga tanda kecintaan kita kepada Allah. Makna sesama orang yang beriman mukmin, kita baik satu dengan lain. Jangan kita berpecah-pecah, jangan gaduh-gaduh. Bersikap keras dan benci kepada orang yang kafir, bermakna orang-orang yang menentang kita, yang menentang Islam, yang nak bermusuh dengan kita, kan? Yang itu. Ketiga, berjihad di jalan Allah dengan segala kemampuannya. Berjihad ini tak semestinya dengan senjata, kena faham. Buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Dalam tu ada disebut satu perniagaan yang menguntungkan. Apa dia? Iaitu berjuang membela agama Allah dengan 2 perkara, diri sendiri dan harta benda. Disebutnya. Apakah kurniaannya? Dalam surah As-Saff tu bagi tahu, mendapat keampunan dosa-dosa, dikurniakan syurga adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, diberikan pertolongan kepada Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah yang mana cepat masa berlakunya. Sampai ganjaran Allah Ta'ala bagi. Kalau kita berjuang membela agama Allah dengan 2 perkara, diri sendiri dan harta benda. Maknanya kita berjihad dengan segala kemampuan kita, baik dengan harta, baik dengan lisan, baik dengan badan, maupun dengan hati kita. Dan yang keempat, tidak takut terhadap celaan manusia dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pedulilah apa orang cakap. Pergi masjid, alah kau pergi masjid bukan apa-apa pun. Pedulilah orang cakap. Kau ni kerja-kerja kat masjid ni, kau nak bodek pengurusi masjid ni. Pedulilah dia cakap. Kan? Tak jadi apa. Dia makan tahu. Masa bila dia boleh baca hati kita? Dia tak tahu. Ini kerja rajin ni nak bodek bos kan? Geram kan? Kita memang nak kerja ni. Ada mulut-mulut puaka macam tu. Mulut puaka macam kan? Ada mulut-mulut jahat. Ada yang benar nak cakap kan? Ya. Dah banyak. Tu sebab orang perempuan kena ingat. Orang lelaki pergi tempat kerja ni dah banyak mulut-mulut macam tu. Bila berlaki balik, jangan ditambah mulut tu. Cakap yang baik-baik je bila suami balik. Kesian tengok abang balik ni. Tentu penat. Kan? Tak adalah. Abang okey je. Abang, saya dah masak dah lauk kegemaran abang. Lauk macam tu. Ini laki balik. Lambek balik ni. Dia tengah masalah ni kat pejabat ni. Lambek balik ni. Pahal. La ilaha illallah, bini gangster betul. Hal maklumlah jalan semarak api. Suami balik yang kasar-kasar kan. Orang perempuan ni nak masuk syurga pun susah bonah. Layan suami elok-elok. Kan? Sono abang tengok abang balik. Rasa bermakna hidup hari ni. Mak. Suami langsung keluar balik tengok nombor rumah. Betul tak rumah aku ni tu? Salah rumah apa kan. Tiba-tiba lah baik bini aku ni kan. Bila suami balik tu elok-elok cakap. Ni kadang-kadang baru balik bang. Tak, baru nak pergi. Kan marah lagi tu. Memang dia baru balik kau tanya lagi. Abang nak minum apa? 20 tahun kau kahwin dengan dia, kau tak tahu kau dia suka minum apa. Kawan tu tengah bonging lah. Kau ambil lah racun tikus, apa dia kat dapur tu, bawa keluar tu. Abang nak kopi, bang saya nak buat kopi O ni, abang nak yang sejuk ke yang panas? Macam tu lah. Kau buat yang sejuk lah, aku tengah panas ni. Kan abang, macam tu. Ni orang perempuan tu ya, orang perempuan ni senang masuk. Saya ni, kadang-kadang ramai, ada orang perempuan komen tu, marah. Tak suka lah sosial debat ni. Asyik orang perempuan ni kono. Tak, aku nak tolong kau masuk syurga ni. Orang perempuan Nabi dah sebut lah. Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Jaga 4 perkara. Jaga salat. Jaga jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Keempat, taat perintah suami. Jaga 4-4 ni Nabi sebut. Maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? Bukan kek nilai 3 yang boleh pilih kain. Kek syurga tu boleh pilih pintu lah. Pintu mana nak masuk. Tengok. Orang lelaki mana boleh pilih? Boleh masuk syurga untung. Pintu tak boleh pilih lah. Kau mengangkat lah. Banyak soalan orang lelaki kena jawab tau. Syurga masuk. Banyak roadblock tanggungjawab kek omak adik-adik perempuan kek mak saudara dia yang tak ada waris lain yang kita ni sebagai orang yang tanggungjawab kek dia. Semua kena jawab. Jadi orang perempuan tak sah banyak cerita. Setuju
Tak betul ni. Nombor 1, nombor 2 tu okey. Nombor 3, jaga maruah diri, maruah suami tu merasa boleh lah. Jangan kita malukan suami kita. Jangan kita burukkan suami kita ke orang. Jangan. Walaupun dia memang banyak perangai. Jangan kita burukkan. Jiran tanya, aku tengok laki kau tu macam tak kojol. Macam pemalih nampak. Tak adalah. Suami aku rajin. Dia memang ikhtiar. Dia setengah tahulah sekarang kerja susah sikit. Tapi dia ada juga buat kerja-kerja part time. Alhamdulillah. Cover. Dia tengok laki kau macam tak kojo dia, memang menyusahkan orang tu, mampu lagi baik. Jangan. Ya. Yang keempat, taat perintah suami itu. Itu yang paling susah. Apa dia nak tu ikut ya. Dia nak nasi, masak. Nasi goreng, buat. Nak Maggi apa bang? Asam laksa. Pap, bali je, pap. Tak sampai 2 minit siap. Apa lagi nak cakap? Kopi buat. So sign. Tak, suami nak transfer tanah tu kat kita, sign je lah. Cuba jangan sangka buruk lah. Mana khabar lah tadi. Kan? Itulah dah. Jadi kita ni, dia tak peduli dah. Kan? Tak peduli. Celaan manusia ni, jangan kita peduli. Kan? Orang nak cakap lah. Selain daripada itu, tanda kecintaan Allah SWT adalah mendahulukan Allah dan Rasul. Kan? Mendahulukan Allah dan Rasul. Kan? Dan dari tanda kecintaan hamba kepada Allah adalah benci kepada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Sebab lahirnya perasaan cinta kepada Allah. Digambarkan 10 sebab. 10 sebab untuk menambahkan rasa cinta hamba kepada Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan tadabbur memahami makna. Hari ni ramai orang baca tapi tak faham. Coy, maka apa beza kita dengan kakak tua? Burung kakak tua boleh ulang balik apa yang kita cakap. Dulu Quran ini salah satu sebab dibukukan sebab takut Quran hilang. Sebab ramai orang yang menghafaz Al-Quran, makin lama makin ramai tak ada, ramai yang meninggal. Maka sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dah mula dah dibukukan. Sampai zaman Sayyidina Uthman, paling posat sekali usaha nak membukukan Quran supaya Quran tak hilang sampailah ke kita ni. Jadi fahamlah sekali. Dah masa kita membaca, kita tazakkur, kita cuba ingat, kita cuba fikir, tafakur ingat dan fikir apa isi kandungannya, tadabbur buat apa yang Allah Taala suruh dalam Quran. Kedua, memperbanyakkan ibadah nafilah iaitu ibadah-ibadah sunnah setelah menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah sunat pun kita hidupkan. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir dalam segala keadaan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nak rahmat Allah dan juga hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab kita buat keduri tahlil tu. Keduri tahlil arwah kan, dengan doa selamat. Sebab bukan sebab apa, nah, dua sebab. Pertama, nak ingat Allah, kedua makan. Makan tu penting tu. Bukan saya gurau terus apa tu. Itulah cara orang nak bantu masyarakat kita, dibantu orang, sedekah bagi makan, niat untuk arwah. Tu dah. Ya, memang tu tak kisahlah apa, jangan kita komplain. Kedui ke apa tu tak sedap lauk Jangan komplain. Menterdarah sampai 3 pinggan komplain tak sedap. Makan ni lah. Alhamdulillah, syukur dapat makan. Dah cukup. Ya, wa zakarullah katsira, ingat Allah banyak-banyak. Kita zikir tu sebab ingat Allah, tahlil tu la ilaha illallah. Betul zaman Nabi dulu tak buat, betul, tapi kita zikir tu, zikrullah tu nak ingat Allah tu tujuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan risau. 2 minit pertama dia ingat makna tu, tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dah sedagat apa? Imam pula kebetulan imam muda Masjid Serbajaya ni. Dia pula terdengar ceramah malam ni ditutuh 1000 kali. Dah hilang-hilang lutut dah. La ilallah yang seorang. La ilallah yang seorang. Tu makna dah marah tu kan. Tak apa dah, zikir banyak sebab kita kat rumah buat sendiri belum tentu lagi kita buat banyak. Kadang orang perempuan tunggu terperanjat baru keluar. La ilaha illallah. Masa bila balik? Dapat sekotul. Nak tak nak. Kan? Tu dia. Jangan dilayan-layan mana ulama WhatsApp ni.
Siapa baik tahlil arwah neraka, sesuka kau. Siapa pergi kubur pagi raya neraka, habis semua masuk neraka, tinggal dia seorang di syurga. Dia tu pula yang melarang orang pergi tu mengangkang kat rumah tak baik apa. Syurga. Jangan dengar yang cakap orang yang lahir salah bulan. Nak pergi kubur pergi, tapi jangan diwajibkan, itu salah. Mesti pagi raya, itu salah. Mesti pagi raya kedua, salah, tak boleh. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Wah, seorang ni pula. Apa hal pula tak boleh? Kita takkan pergi kubur baca surat khabar pula. Bangang tu orang kan. Aduh, ya bodoh. Itu yang semayang ke atas kursi tu mazhab kursi dia. La ilaha illallah. Dia tak sakit lutut tak ada cakap, cuma kaedah itu kita kena belajar. Macam mana kalau semayang atas kursi kan. Kita tengok bulan puasa kan. Ramai nak semayang tarawih. Kat kursi semayang kan. Tapi yang semayang kat kursi itu belakang-belakang lah duduk. Tapi jangan risau. Kursi itu makin lama makin ke depan. Makin lama makin ke depan. Malam las kursi dia tinggal. Kan, yang kursi-kursi ni, yang duduk kat kursi ni yang rajin pergi tarawih. Walaupun dah tak apa-apa, dah tak teraya kan. Iya. Imam masa malam pertama nak semayang di Masjid Cyberjaya, parking dia pun tak ada. Habis sapu kat orang, dia ramai orang. Malam pertama. Imam tak ada parking, dia bayangkan. Masuk malam ke-5 boleh. Waktu lagu raya dah mula dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Yang bayang. Dalam masjid bukan kat luar, dalam masjid boleh parking. Saf ke-5 tu boleh parking. Bukan orang sini tu, tempat lain. Tempat lain. Ingat Allah banyak. Dan satu lagi tu, malam nisfu Syakban baca Yasin 3 kali itu tak boleh kata. Boleh, cuma jangan diwajibkan. Kan? Nabi pesan malam nisfu Syakban tu Nabi pesan hidupkan dengan amal ibadah. Itu Nabi cakap. Kalau kita rajin baca satu Quran kita baca. Berapa juzuk yang kita sampai baca malam tu, bacalah. Tapi kalau nak baca 3 kali Yasin, baca. Cuma jangan diwajibkan. Tak mampu 3 kali Yasin sekali, boleh baca. Pun tak mampu. Yasin, sadaqallahu azim. Bergantilah jadi orang mampu lagi baik. Kan pemalih. Bukan orang sinilah, orang lain. Ya. Seterusnya lebih mendahulukan. Yang keempat, lebih mendahulukan pelaksanaan terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Walaupun hal tersebut mengenepikan apa keinginan hati dia. Contoh, dia ni dalam hati dia. Dia nak sedekah ni, nak sedekah. Tapi dekat dalam poket ni tinggal RM100. Koping lah tu. Tak ada duit pecah. Ini kalau aku bagi ni kan, habis duit aku ni kan. Nampak? Aduh, nak bagi ke tidak? Berapa orang dalam hati tu? Tabung lalu, gek depan ni. Zap, pegang, berhenti tangan ni. Teringat dia ustaz tersebut dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi yang paling dicinta ada kat tangan sekarang. Zap, berhentinya. Masuk ke tidak? Nak masuk ke tidak? Tabung dah lama ni duduk depan ni. Mengelata-kelata, tabung tu menggigil. Dia ni nak hulu tak ni? Orang kiri kanan pun berapa? Masuk tak? Masuk tak? Masuk tak? Orang kiri kanan. Jadi dia teringat, ini kalau aku masuk ni sekarang macam mana lah duit belanja. Tak apalah, yakin ni. Teringat dia satu ustaz yang datang tu, dia kata, belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Dia pun sumbek. Dia sumbek ya. Lalu tabung, mata tak lopeh menang tabung. Botol ketindakan aku ni tu kan. Yang risau, Allah bagi ganti. Nampaklah, dia buat tu menyalahi, mengenepikan hawa nafsu di dalam hati tadi. Takut duit tak ada. Nampak? Tapi kebanyakan kita dalam banyak keadaan zap. Kalau dah tinggal 100, memang takkan ada lah. Memang senyum lah kat tabung. Bagi ke orang sekolah pula kan. Kan rasa tak bersalah kan. Elok ada itulah. Kita ni sedekah ni. Sedekah. Berapa lama dah kau duduk kat Cyberjaya ni? Dah 10 tahun. 10 tahun. Sampai tak sumbangan kau kat tabung masjid Cyberjaya tu. Sampai tak 1000. Dah terkabil-kabil. Macam tak. Ayo. Macam mana nak sampai?
setiap kali Jumaat mempertahankan keserenggitannya. Singgit menjang. Yang seorang pula 50 sen. Sampai ditunggu Kek Bilal, kau ni manjang 50 sen ni kau bagi. Manalah Bilal tahu. Kau longkung bunyi tu. Orang lain masuk sanyap duit kotes, dia masuk duit siling, melantun duit. Itu. Kemudian membawa hatinya untuk menghayati nama-nama dan sifat Allah dan menelusuri taman-tamannya. Maknanya kita Asmaul Husna tu tengok kaji sifat-sifat Allah tu. Oh, Allah ni Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, semualah. Cuba. Kemudian menyaksikan kebaikan. Yang keenam, menyaksikan kebaikan, kebajikan dan nikmat-nikmat Allah terhadap makhluknya. Allah bagi aku nikmat banyaknya, ya Allah. Daripada mula aku bangun sampai aku tidur. Ya Allah bagi aku nikmat sihat hari ini. Aku boleh berjalan, ya Allah. Aku boleh sampai ke masjidnya, alhamdulillah. Ya Allah syukurnya. Allah Ta'ala tarik nikmat sikitnya. Benda yang paling simple, lubang hidup. Allah Ta'ala bagi tu sumbek sebelah, tengok mengamuk time tidur. Aduh, ayah. Hei, nak tidur pun susah. Mengamuk kan siapa? Marah kan siapa? Dia cakap. Kan? Allah saja uji kita ni. Kemudian yang keenam, seterusnya ketujuh, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah banyak-banyak. Kelapan, menyendiri dan bermunajat kepadanya di waktu malam, khususnya kita ni sebab nak beribadah pada Allah dan mengenang dosa-dosa kita. Menitis air mata kita. Kan tadi nak dapat naungan arasy Allah tadi menangis. Ni soalan bocor. Siapa tak nak dijilat tubuh badan ni api neraka? Maka menangislah kerana Allah. Buka kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, baca tajuk menangis kerana Allah. Tu senang, nangis. Nangislah banyak. Orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Menangislah kerana Allah. Pek dah. Sikit. Akhirat besok air mata tu. Nabi waktu bawa kita, mudah-mudahan Nabi nak selamatkan kita ni, nak masuk dalam syurga ni, datang tiba-tiba terdengar bunyi. Ya Allah, bingit bunyi tu. Bunyi apa ni? Sampai bingit telinga. Rupanya bunyi ngauman api neraka. Punya kuat bunyi tu. Berapa jarak api neraka tu? Jaraknya 500 tahun perjalanan. Tapi bunyi dah kuat macam tu. Bila Nabi cuba halau api tu. Demi umatku yang bersalat, yang berpuasa, beribadah kepada Allah. Pergilah kau wahai api neraka. Nabi halau. Makin datang api tu. Makin Nabi halau, makin dia roket. Makin Nabi halau, makin dia roket. Kemudian datanglah Jibril. Nabi dah tak tahu nak buat apa. Jibril datang. Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ni dan kau siramkanlah kepada api itu. Nabi ambil air itu, Nabi siramkan, padam api itu seketika. Nabi pun tanya kepada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku tadi? Maka jawab Jibril, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Bangun malam senang nangis, insya-Allah. Ya? Anak kita tak dapat dam A, jangan nangis. Anak kita fail peksa, jangan nangis. Yang paling kita nak nangis tu, kalau anak kita ni tak kena Allah. Paling kita nak nangis, anak kita tak semayang, laki tak mengaji, laki tak tahu mengaji, kita pula dengan tak tahu mengaji, suami kita pula tak semayang, patut nangis. Ini menangis sebab Zamani terkeluar daripada gegar Baganza, kan tak kono. Dia menangis sebab penyanyi, dia menangis sebab Sufyan Suhaimi masa menyanyikan lagu tu dengan penuh perasaan. Tu bolehlah kau nangis kan. Tapi lebih baiklah kita menangis kerana menginsafi banyaknya dosa kita kepada Allah. Yang kesembilan, dia sentiasa bercampur gaul duduk dengan orang yang saleh. Yang kesepuluh, menghindari segala sebab yang boleh memisahkan antara hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nampak benda tu boleh melekokan dia sampai dia lupa kepada Allah, maka dia akan menghindarinya sebab dia tak nak terpisah hatinya kepada Allah. Kan? Jadi makna ayat-ayat tadi, ciri-ciri ini tadi adalah berdasarkan kepada apa telah diterangkan di dalam Al-Quran. Ya? Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang sentiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan beramalkan kepada ketaatan. Makna kesimpulan dekat sini, Allah Ta'ala sebenarnya tidak memerlukan kita. Kita memerlukan Allah. Allah Ta'ala dia tak harap pun kita.
Walau sejuta manusia, walaupun seluruh manusia dalam dunia ni berhimpun, takkan mampu bawa kebaikan pada kita, takkan mampu bawa kemudaratan pada kita, melainkan dengan izin Allah. Itu sebab kita kena bergantung kepada Allah. Barang siapa yang bergantung dengan manusia, dia akan kecewa. Bergantunglah kepada Allah. Allah maha luas rahmatnya, nak bagi kat kita. Mintalah dengan Allah, jangan minta dengan selain daripada Allah. Ya, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik untuk kita. Jadi rasa cukup sekat tu. Saya nampak gaya-gaya suruh berhenti tu saya faham. InsyaAllah. Di lain kesempatan, seronok cemas ni, bunyi pun sadap. Dia memang ada sistem automatik je. Bercakap padam lampu. Macam tu ke? Padam lampu, gelap tu. Tadi kau jawab terang, kau jawab. Dia ada sistem automatik tu. Jadi dia suasana tu macam romantik je kan. Kat tepi-tepi tu terang. Sebab dia nak bagi orang hujung tu tak pek lalap nak lah kan. Tak ada lah, lebih okey. Speaker semua sedap, cantik. Tahniah lah. Sajid ni, jangan tak datang tuan-tuan. Rugi tu, kita dah ada rumah Allah macam ni, macam cantik, selesa, tuan-tuan tak datang, rugi. Datanglah. Beribadah lah, banyak kat sini. Kat sini pun banyak kuliah-kuliah. Jangan tuan-tuan sia-siakan peluang yang ada. Taman-taman syurga. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan hakikatnya semuanya dari Allah. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.